Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam hormat. Kumpulan kami daripada 5 orang pelajar akan membentangkan berkenaan dengan tajuk tugasan kumpulan kami dalam subjek Undang-Undang Komunikasi, yang mana tajuk yang menjadi pilihan iaitu pelanggaran hak individu dalam konteks media massa. Hakikatnya, kebanyakan undang-undang negara di dunia telah mengiktiraf hak mutlak individu sebagai hak privasi yang perlu dihormati. Ini kerana hak individu merupakan hak mutlak dan juga universal. Kecanggihan teknologi dan internet pada masa kini telah menyebabkan pelanggaran hak individu berlaku. Ini kerana pelanggaran hak individu berlaku dalam konteks media massa. Seperti yang kita ketahui, media massa merupakan platform ataupun perantara yang menghubungkan antara satu dimensi kepada satu dimensi yang lain. Seperti yang diketahui umum, media massa ada daripada media cetak dan juga media elektronik. Media cetak merupakan bahan terbitan yang dikeluarkan seperti surat khabar, buku, majalah dan lain-lain lagi. Manakala media elektronik merupakan media-media sosial yang digunakan oleh masyarakat kita pada hari ini seperti Facebook, WhatsApp, Telegram, televisyen, radio dan lain-lain lagi. Penggunaan media massa pada masa kini telah menyebabkan pelanggaran hak individu berlaku dengan pantas kerana maklumat semua berada di hujung jari. Terdapat 5 pelanggaran hak individu dalam konteks media massa mengikut kupasan yang dilakukan oleh kumpulan kami. Yang pertama, pelanggaran hak individu boleh melalui konteks media massa iaitu pengintipan cyber. Seperti yang diketahui umum, pengintipan cyber merupakan salah satu kaedah dan juga cara untuk memperoleh maklumat secara sulit tanpa pengetahuan pemilik ataupun pembekal maklumat. Pemilikan maklumat secara pengintipan cyber ini merupakan satu kesalahan kerana ia boleh menyebabkan hal peribadi seseorang tersebar tanpa pengetahuan, seperti mana kes yang pernah berlaku kepada pelakon terkenal tanah air iaitu Nasha Aziz. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Yusendra binti Ishak, nombor matriks 283355. Saya akan menerangkan mengenai fitnah dalam konteks pelanggaran hak individu. Fitnah bermaksud mereka cerita dongeng, membuat tuduhan dengan tujuan menanamkan kebencian dan juga memburukkan seseorang individu ataupun kumpulan tersebut. Dewasa ini, fitnah cyber sangat meluas. Ia disebarkan melalui media sosial seperti Facebook, WhatsApp, Instagram, TikTok dan sebagainya. Seharusnya tindakan harus diambil dengan kadar segera bagi menangani masalah ini, iaitu fitnah cyber, kerana ia memberi kesan yang mendalam terhadap individu, keluarga individu dan seluruh masyarakat. Kesan ini amat membimbangkan kerana terdapat ramai mangsa fitnah cyber mengalami kemurungan, kesihatan mental, cubaan membunuh diri dan sebagainya. Oleh itu, terdapat undang-undang yang boleh diambil iaitu melalui Akta Fitnah 1957. Selain daripada itu, kita haruslah mengambil tindakan seperti menubuhkan entiti unik yang berdedikasi untuk menangani dan menapis segala kandungan di platform media sosial. Ini kerana dalam konteks pelanggaran hak individu yang berkaitan dengan fitnah, di mana seseorang itu cuba menceroboh laman sosial individu tersebut seperti Facebook ataupun Instagram dan cuba menyebarkan fitnah kepada orang lain. Oleh itu, kita harus menangani masalah ini. Sekiranya tidak dibendung, ia akan memberi impak yang besar terhadap seluruh masyarakat di Malaysia khususnya. Terima kasih. Salam sejahtera, saya ingin membentangkan berkenaan dengan gangguan seksual secara salah. Gangguan seksual secara salah adalah merujuk kepada tingkah laku yang melibatkan unsur seksual yang tidak diingini.
atau melanggar sempadan peribadi seseorang. Gangguan seksual yang boleh berlaku dalam pelbagai bentuk dan persekitaran. Ianya termasuklah hubungan interpersonal, dalam talian dan dalam masyarakat umum. Dalam konteks gangguan seksual dalam talian pula adalah merujuk kepada tingkah laku seksual yang tidak diingini dan mengganggu dalam persekitaran digital. Ini adalah melibatkan penggunaan internet, media sosial seperti mengejek, mengganggu atau mengancam individu secara seksual. Dan menurut sarjana awam, juga bentuk seksual ini termasuklah usikan seksual, mengedarkan image, video tanpa kebenaran, mengintai dalam talian dan ancaman seksual. Gangguan seksual dalam talian selalunya melibatkan komen, mesej, dan imej yang bersifat seksual dan tidak diingini, selalunya ditujukan kepada individu secara pribadi atau pada platform sosial. Gangguan seksual dalam talian mungkin melibatkan tindakan yang serius seperti ugutan, buli dan kelakuan fizikal yang tidak diingini dalam media digital. Hai, salam sejahtera. Nama saya Angelani binti Arifin. Matriks nombor saya adalah 283390. Di sini saya akan menjelaskan secara ringkasnya tentang definisi hasutan, yang mana hasutan adalah perbuatan sama ada dari segi ucapan, perkataan, atau mana-mana hal lain yang mempunyai kecenderungan menghasut. Bukan sahaja itu, perkara tersebut berupa berbentuk bertulis atau bercetak, mengandungi apa sahaja gambaran sama ada ianya boleh dilihat atau mengikut rupa maupun bentuknya, dan apa sahaja cara lain yang boleh menggambarkan perkataan. Seperti yang kita sedia maklum, Akta Hasutan diwujudkan, yaitu Akta Hasutan 1948, di mana undang-undang yang melarang wacana yang disifatkan sebagai hasutan, serta akta ini pada asalnya digubal oleh pihak berkuasa kolonial British Malaya pada tahun 1948 untuk membendung pemberontakan komunis tempatan pada waktu itu. Dan wujudnya Akta Hasutan 1948 ini hanya mahkamah sahaja yang akan menentukan sama ada wujud sesuatu kecenderungan menghasut sebagaimana yang telah disebut oleh undang-undang melalui peruntukan yang telah sedia ada dalam Akta Hasutan 1948. Oke, saya akan membentangkan berkenaan dengan pelanggaran hak individu dari segi hak cipta. Oke, saya akan menerangkan terlebih dahulu apa itu hak cipta. Hak cipta adalah satu hak eksklusif yang diberikan oleh undang-undang untuk tempo masa yang tertentu kepada pencipta karya untuk mengawal karya mereka. Pelindungan hak cipta di negara Malaysia adalah berasaskan kepada Akta Hak Cipta 1987. Antara perbuatan pelanggaran hak cipta termasuklah pengeluaran semula apa-apa karya berhak cipta dalam apa-apa bentuk bahan melalui tayangan, pertunjukan permainan, atau pengedaran kepada orang awam. Seterusnya adalah pengimportan salinan langgaran karya-karya berhak cipta ke negara Malaysia untuk selain daripada kegunaan persendirian yang dibenarkan. Antara perbuatan pelanggaran hak cipta termasuklah pembuatan salinan langgaran karya-karya berhak cipta untuk tujuan jualan atau sewaan kepada awam. Seterusnya adalah penjualan, penyewaan, dan pengedaran apa-apa salinan karya langgaran karya berhak cipta dengan secara perdagangan, mendedahkan dan menawarkan untuk jualan atau sewaan, memiliki salinan langgaran untuk tujuan perdagangan selain daripada kegunaan persendirian yang dibenarkan, dan akhir sekali adalah membuat pameran salinan langgaran karya-karya berhak cipta untuk tujuan perdagangan kepada orang awam.